Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, pada hari ini bersama Cikgu Fauna Izzah, kita akan belajar Bahasa Melayu tahun 5 unit 16, tajuk Gerhana Matahari Cincin. Okey, kemahiran kita hari ini Cikgu fokuskan kepada membaca. Okey, murid-murid boleh merujuk buku teks pada muka surat 121. Okey, objektif pengajaran dan pembelajaran hari ini, murid dapat membaca dan mempersembahkan karya sastera dan karya bukan sastera dengan pelbagai bentuk penyampaian. Jadi objektif hari ini adalah murid dapat membaca, lepas baca dan mempersembahkan karya. Jadi hari ini karya sastera yang kita nak belajar hari ini adalah 2, pantun dan syarahan. Okey, baiklah. Okey, baik. Bagaimanakah gerhana matahari berlaku? Awak pernah terdengar gerhana matahari? Dalam subjek sains ada diajar tentang gerhana matahari. Baru-baru ini juga negara kita berlakunya gerhana matahari. Okey, kita tengok macam mana gerhana matahari berlaku. Gerhana matahari berlaku apabila kedudukan bulan terletak di antara bumi dan matahari. Oleh itu, menutup cahaya matahari sama ada separa atau sepenuhnya. Okey, seperti yang kita tahu, kita sekarang berada di bumi dan matahari terus ke arah bumi kan? Maksudnya di sini berlakunya matahari, kan matahari memancar cahaya. Apabila bulan tersebut dia menghalang matahari, menghalang cahaya matahari terkena bumi. Sebab dia berada di tengah-tengah. Jadi masa itulah orang panggil berlakunya gerhana matahari. Okey, walaupun bulan lebih kecil, bayangan bulan mampu melindungi cahaya matahari. Walaupun bulan kecil, sebab dia dah melindungi cahaya matahari, dia mampu melindungi cahaya matahari tersebut walaupun dia kecil. Okey, gerhana matahari akan berlaku jarang-jarang sekali. Okey, setahu cikgu, untuk gerhana matahari cincin dia berlaku dalam 20 tahun sekali lah daripada yang cikgu baca di Google. Okey, ni boleh kita tengok. Ni bagaimana gerhana matahari berlaku. Okey, awak tengok ya, tadi mula-mula matahari memancar cahaya pada bulan. Okey, tengok matahari memancar cahaya pada bumi. Kemudian datanglah si bulan ini di tengah-tengah. Jadi bila bulan ni datang di tengah-tengah, okey, tengok ni, dia telah menutup cahaya matahari di sini. Dan bumi di kawasan ini akan gelap sekejap. Tak lama pun akan gelap sekejap sebab dia dah menghalang cahaya matahari ni. Okey. Jadi bila dia dah menghalang, okey, awak tengok ya. Inilah bulan. Bila bulan datang, dia menghalang. Dia pergi ke sana kan. Mula-mula matahari akan muncul sikit. Kemudian akan muncul tepi ni pula. Macam ni. Mula-mula bulan ni datang, dia menutup cahaya matahari. Jadi akan terjadilah seperti cincin tepi ni. Dia datang, dia tutup sikit. Jadi ternampaklah seperti cincin. Sebab itulah orang panggil gerhana cincin. Kemudian bila dia dah nak buka semula, sebelah ni pula jadi cincin. Faham? Okey, baiklah. Mari kita sama-sama baca. Okey, gerhana matahari cincin. Farisha menyampaikan syarahan sains sempena Minggu Sains, Teknologi dan Inovasi sekolahnya. Okey, baiklah. Syarahan, awak pernah dengar syarahan? Kalau pantun, pantun mudah saja mungkin awak pernah dengar. Kalau syarahan ni, jangan tertukar dengan pidato. Syarahan ni
Sebutan dia mestilah tepat dan jelas dan cara penyampaian kita untuk menyampaikan syarahan tidaklah perlu terlalu menekan-nekan. Intonasi tidak perlu terlalu melonjak-lonjak seperti pidato. Jadi sebelum itu, cikgu akan tunjukkan awak sebuah rakaman pendek untuk tengok macam mana seorang pelajar menyampaikan syarahan. Macam mana format dia menyampaikan syarahan tersebut, intonasi tersebut. Okey. Salam harapan dan salam Malaysia Baharu. Cetusan barakah untuk peneraju acara, Lestari Kehakiman, Teguh Saksama dan hadirin budiman. Suatu ketika dahulu, rakyat Jepun menggenggam tangan, memperlis wajah. Masing-masing memusuhi utusan bom Hiroshima dan Nagasaki. Namun kini, mereka bangkit menjadi bangsa yang berdisiplin tinggi. Sedangkan kita dengan akal budi berjaya membina bangsa bermaruah. Lantas dengarkanlah budi bahasa lempang perpaduan. Secara konsepnya, amalan berbudi bahasa yang diterap dan disemai kepada masyarakat di Malaysia seiring pembangunan modal insan dan Cahaya Linda kelas pertama menjadi wahana ke arah usaha memartabatkan identiti bangsa Malaysia sebagai bangsa yang dihormati dan disegani. Hadirin sekalian, yang pertama, budi bahasa lempeng kesatuan. Sewaktu dunia dilanda delima, kemelut di Timur Tengah bak tiada nokta. Cikgu akan mulakan syarahan cikgu. Jadi murid-murid perlulah ikut cikgu nanti rakam video ataupun rakam suara untuk menyampaikan syarahan ini ya. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Indah berbalam awanan petang, burung merbah di perdu ara. Pemanis kalam selamat datang, salam sembah pembuka bicara. Tampilnya saya dalam arena syarahan ini untuk membicarakan tajuk Gerhana Matahari Cincin di Malaysia. Warga SK Seri Makmur yang saya hormati. Gerhana matahari cincin berlaku apabila kedudukan bulan di antara bumi dengan matahari berada pada posisi jauh dari bumi. Oleh itu, saiz bulan yang dilihat dari bumi sedikit kecil dan tidak dapat menutupi keseluruhan piring matahari. Dianggarkan 94.09% permukaan matahari akan dilitupi oleh bulan ketika fasa kemuncak gerhana matahari cincin. Sesungguhnya, fenomena alam ini telah dapat kita saksikan di Malaysia. Misalnya di Tanjung Piai, Johor dan di Sirian serta Samarahan, Sarawak. Namun begitu, fenomena ini tidak boleh dilihat langsung dengan mata kasar kerana sinaran terus matahari sangat terang dan berbahaya. Oleh itu, cermin mata khas diperlukan. Gerhana matahari cincin telah menyebabkan fenomena air pasang besar di pantai barat dan perubahan keadaan terang pada siang hari kepada keadaan gelap seperti senja. Berdasarkan hujah dan fakta, jelaslah ilmu astronomi perlu kita pelajari agar kita lebih memahami kejadian alam ini. Saya akhiri syarahan ini dengan dua rangkap pantun. Burung kenari di batas kali, cantik tatkala dipandang mata. Gerhana matahari muncul kembali. Peredaran cakrawala di alam semesta.
Bawa Dian mencari tekukur, nampak rusa tegak mendada. Hayati kejadian dengan bersyukur, ilmu angkasa mantapkan di dada. Terima kasih. Okey, baiklah murid-murid. Macam itulah cara kita memberi syarahan. Sebutan mesti jelas. Okey, sebutan mesti jelas. Dan mesti ada intonasi. Kalau pantun, intonasi pantun. Kalau syarahan, intonasi syarahan. Kalau syarahan bukan membacanya, tampilnya saya dalam arena syarahan ini untuk membicarakan tajuk itu membaca namanya. Jadi nanti cikgu tak nak awak membaca, cikgu nak awak menyampaikan syarahan. Okey, latihan awak hari ini membaca petikan dan mempersembahkan karya. Jadi cikgu nak murid nanti rakam video ataupun audio secara audio, suara saja ya, dan hantar kepada guru BM. Cikgu akan bagi dua pilihan pada awak, sama ada merakam video ataupun hantar kepada cikgu untuk dinilai. Okey, terima kasih. Selamat mencuba.